Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza zamban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la dhalan illa hadaitah wa la haraman illa tahirtah wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirah illa qadaitaha wa sartaha wa barik lana ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Amma ba'd. Sidang pendengar, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi kita bersiaran dalam WAP TV untuk siri tazkirah pada hari ini, dan insya-Allah manfaatnya adalah amat besar seperti mana yang disebut dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, bahawa majlis ilmu itu sentiasa dipayungi oleh para malaikat sehingga berakhirnya majlis tersebut. Dan insya-Allah majlis ilmu kita di alam maya ini akan mendapat rahmat dan barakah yang sama seperti mana yang disebut dalam majlis ilmu secara manual yang dimaksudkan dalam hadis tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sekali lagi saya berpesan kepada diri saya dan juga para muslimin sekalian supaya sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bagi kaum muslimin pesanan ini sudah tidak kita dengar 2 minggu sudah. Namun pesanan tersebut bukanlah semata-mata daripada mimbar solat Jumaat ataupun khutbah Jumaat semata-mata. Sebaliknya pesanan itu hendaklah sentiasa bermain dalam minda kita. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dibuka kepadanya jalan keluar, yakni daripada sebarang permasalahan ataupun masalah yang melanda. Dan kita sudah pasti dalam suasana menghadapi wabak COVID-19 ini mengharapkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, dan petunjuk itu sudah pasti bukanlah suatu petunjuk yang bersifat teoretikal. Sebaliknya, petunjuk itu adalah satu petunjuk yang benar-benar berpijak di bumi yang nyata, yang telah dipesan ataupun disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan antaranya saya teringat suatu hadis Nabi SAW dalam merujuk kepada isu yang melanda kita pada hari ini. Bagaimana ya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satakunu fitanul qa'idu fiha khairun minal qa'imi wal qa'imu fiha khairun minal mashi wal mashi fiha khairun minas sa'i wa man yushrif laha tashtarifu wa man wajada malja'a aw ma'azan falya'uz bihi. Muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, akan terjadi fitnah yang ketika itu orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri, dan orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan, dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Dan siapa yang ingin melihat fitnah itu, maka fitnah itu akan mengintainya, dan siapa yang menemukan tempat pertahanan ataupun tempat perlindungan, maka hendaklah ia berlindung kepadanya. Saudara, ini adalah salah satu contoh jalan ataupun kaedah yang Islam telah bentuk ataupun kita kata persistemkan kepada umat manusia ini apabila menghadapi suatu fitnah. Maksud fitnah itu seperti mana yang telah saya sebut dalam kuliah-kuliah dan ceramah-ceramah saya yang lalu, ia bukanlah hanya sekadar bermaksud tuduh-menuduh yang tidak berasas. Fitnah yang dimaksudkan dalam Islam itu adalah suatu ketidakselesaan, suatu
pelanggaran daripada norma-norma kehidupan yang biasa dilalui, suatu keadaan yang tidak menyenangkan bagi ummah. Ini semua termasuk di dalam fitnah. Maka suasana wabak yang kita hadapi pada masa ini juga dalam konteks erti ataupun peristilahan fitnah. Jadi apabila terjadi fitnah, terjadi suasana yang tidak selesa, suasana yang tidak menyenangkan, Rasulullah SAW memberitahu bahawa orang yang lebih duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Ini pada saya tepat seperti mana perintah kawalan pergerakan yang kita hadapi pada masa ini, yang telah masuk pada fasa kedua, saya kira, dan saya kira pasti ia lebih tegas berbanding dengan fasa pertama yang lalu. Dan saudara, bagi mereka yang tidak ada sebarang urusan, adalah lebih baik untuk mereka duduk berdiam diri ataupun menyelamatkan diri mereka daripada berkeliaran ataupun bertebaran di mana-mana di muka bumi ini, kerana ia boleh merebakkan penyakit. Manakala orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Mungkin maksud di sini ialah orang yang cuba untuk mendapatkan maklumat dan tidak perlu mereka berkeliaran ke mana-mana, sebaliknya cukup untuk mereka memerhatikan sahaja pada suatu keadaan tertentu agar mara bahaya itu tidak mendatangi mereka dan tidak juga merebakkan mara bahaya itu kepada orang sekeliling. Manakala kata-kata Nabi SAW yang seterusnya, iaitu orang yang berjalan itu lebih baik daripada orang berlari, dan siapa yang melihat fitnah itu maka hendaklah maka fitnah itu akan mengintainya. Maksudnya siapa yang mencari fitnah maka sudah pasti fitnah itu akan menghampirinya, akan ataupun menghinggapinya. Jadi oleh itu pesanan Nabi SAW keseluruhan ini dapat kita fahami bahawa pentingnya ada sifat berhati-hati, sifat memerhati, sifat sentiasa teliti dalam setiap tindakan agar tidak terjerumus ke dalam fitnah. Itulah yang dapat saya fahami secara ringkas daripada hadis yang pertama ini. Dan hadis yang kedua pula menyebut an Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah man najah qala amsik alayka lisanak wal yas'aka baituka wabki ala khati'atik atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hadisun hasan 'inda Tirmizi. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana keadaannya supaya sentiasa selamat? Dan baginda menjawab, jagalah lisanmu, hendaklah rumahmu membuatmu lapang, dan menangislah kerana dosa-dosamu. Nah, saudara, saya kira hadis ini tanpa kita hurai dengan lanjut pun sebenarnya ia sudah boleh difahami. Jaga lisan. Berapa ramai dalam kalangan kita yang terjerumus lisannya dan akibatnya sentiasa menghadapi mara bahaya disebabkan oleh kata-katanya yang tidak dijaga itu. Ya, dan mungkin juga kerana tidak dapat faham tentang perintah kawalan pergerakan ini, akibatnya mereka pula terpaksa didakwa atas kesalahan-kesalahan tertentu seperti menghina, mengancam ataupun menghalang para petugas penjawat awam menjalankan tugas. Ya. Jadi jaga lisan, penting. Ya. Dan hendaklah rumahmu membuatmu lapang. Ada kalanya penting dalam keadaan kita menghadapi fitnah seperti ini ataupun suasana gawat seperti ini, rumah kita sentiasa lapang untuk kita beristirahat, menjadi rumah ilmu. Ajaklah anak-anak, isteri, ya, dan jika ada isteri-isteri untuk duduk dalam satu majlis ilmu yang selesa, yang dapat menjadikan diri kita sentiasa bermuhasabah, dan mungkin juga kita dapat merancang lebih banyak aktiviti selepas daripada keadaan gawat ini berakhir. InsyaAllah selepas daripada PKP ini ditarik balik kerana keadaan sudah menjadi tenang, maka perancangan-perancangan sepanjang kita bermuhasabah selama hampir sebulan ini dapat kita laksanakan dengan tenang. Dan akhir sekali Nabi SAW menyebut, menangislah kerana dosa-dosamu. Ambillah masa pada masa kita menghadapi PKP ini untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
untuk sentiasa memperbanyakkan amal ibadah. Sebagai contohnya, jika selama ini solat duha kita sentiasa terlepas ataupun dapat juga laksanakan, tapi laksanakan dalam keadaan seperti ayam mematuk, ya, ayam mematuk, ya, bagaimana rokok dan juga sujudnya itu sentiasa dalam keadaan yang cepat, sentiasa dalam keadaan yang tergesa-gesa, maka tidakkah sepanjang PKP ini bagi kita yang tidak terlibat dengan golongan yang berdiri, yang berjalan, yang berlari tadi, ya, untuk menggunakan masa ini bagi memenuhi keperluan ibadah kita, ya, seperti mendirikan solat duha sampai 12 rakaat sebagai contohnya. Selain pada solat duha, solat hajat selama ini agak payah untuk membaca Al-Quran, sibuk, ya, tetapi alhamdulillah kali ini kita dapat membaca Al-Quran semahu-mahunya. Dan jangan lupa, jangan sekali-kali lupa supaya kita menjadikan salah satu daripada isi kandungan doa kita adalah kepada mereka yang telah berkhidmat sebagai frontliners, seperti pasukan keselamatan, para pasukan perubatan dan sebagainya, yang sentiasa bertungkus lumus untuk memastikan kesihatan rakyat Malaysia terjaga dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Itulah yang dapat saya kupas serba sedikit dalam isu menghadapi PKP yang sepatutnya dapat kita manfaatkan masa yang begitu berharga ini dengan sebaik-baiknya dan bukan menjadikan ia sebagai suatu kurungan ataupun penjara. Sebaliknya, ini adalah satu langkah keselamatan untuk diri kita, keluarga kita dan juga masyarakat semuanya. Ikhwanul Muslimin yang dirahmati Allah, tajuk yang saya pilih untuk diperkatakan pada pagi ini amat besar. Dan tajuk ini bukanlah suatu tajuk yang senang sebenarnya untuk kita kupas dalam masa terbatas ini. Tapi cukuplah untuk saya katakan bahawa ini sebagai suatu langkah awal untuk kita mengkaji strategi dakwah dan juga cabaran dakwah Rasulullah SAW dan juga para anbiya sebelumnya, dengan niat untuk membantu sahabat baik saya, Ustaz Muhammad Sabir Jamaluddin, ya, yang sentiasa rajin menulis, ya, dan beliau biasanya menjadikan waktu awal pagi untuk menulis dan meluahkan segala isi hati serta pandangan-pandangannya terhadap ummah ini. Dan terus terang saya katakan, Ustaz Sabir, anda mempunyai suatu kedudukan yang istimewa di hati saya, dan saya ingin mencadangkan anda memiliki dua buah buku ini, ya. Dua buah buku ini yang telah ditulis oleh Ustaz Sabir dalam tempoh yang agak lama, saya kira, cabaran dakwah Nabi Muhammad SAW dan juga cabaran dakwah 25 Rasul. Ya, dan buku ini telah dihadiahkan oleh Ustaz Sabir, jazakallahu khairan katsira. Dan saudara, bukan senang untuk kita mengumpul cabaran-cabaran dakwah yang meliputi 25 orang Nabi dan Rasul itu dengan harga RM39, saya kira amatlah murah harganya, ya, terbitan Aras Mega Sendirian Berhad, ya, Aras Mega Sendirian Berhad. Dan pengorbanan Ustaz Sabir mengumpulkan maklumat ini saya kira tidak terbayar dengan hanya RM39 harga buku ini, dan RM49 bagi cabaran dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya. Saudara, saya tidak bermaksud untuk mengupas kedua buah buku ini pada masa ini. Apa yang saya maksudkan, sekiranya anda ingin mendapatkan rujukan yang lebih mendalam tentang cabaran dakwah para nabi, para anbiya, milikilah buku ini. Apa yang saya ingin perkatakan pada pagi ini, pada tengah hari ini, sebenarnya sudah masuk 12.31 tengah hari, ialah setiap nabi itu ada medan dakwah masing-masing. Setiap nabi itu ada cabaran masing-masing, dan cabaran-cabaran ini sudah pasti berbeza daripada antara nabi ke nabi. Bahkan kalau kita lihat sendiri, cabaran dakwah Nabi Saleh alaihi salam berbanding dengan cabaran dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi Saleh alaihi salam dengan mukjizat keluar unta daripada bukit batu, sesuai dengan keadaan keras kepalanya masyarakat
kaum Samud pada masa itu yang langsung tidak hendak menerima buah fikiran Nabi Saleh alaihissalam, sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan suatu mukjizat yang begitu dahsyat yang saya kira tak dapat dihuraikan dengan mudah dengan sumber-sumber empirical scientific sebagai contohnya. Tetapi itulah yang terjadi. Sebab kaum Samud ternyata keras kepala. Tetapi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat seperti itu bukan tidak terjadi, bahkan terjadi. Seperti contohnya keluarnya air daripada celah-celah jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi tetap masih ada huraian saintifik di situ, ya. Kemudian membelah bulan, ya. Tetapi tetap ada huraian saintifik di situ. Namun apabila unta keluar pada Bukit Batu ini, agak sukar untuk dikupas secara saintifik, tetapi sesuai dengan pemikiran umat pada masa itu yang memang telah menutup, ya, segala-galanya panca indera mereka untuk melihat dakwah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih kepada pemikiran, lebih kepada jangka panjang kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Sebab itulah saudara, kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi mukjizat kubra, yakni Al-Quranul Karim, yang tak akan habis dicedok, dikorek rahsianya, digali, apa lagi istilahnya, ya, kepada Al-Quran, apa lagi istilahnya, tidak akan habis. Sebab dakwah Nabi Muhammad SAW ini melangkaui jangka masa yang begitu panjang. Katalah dunia ini berusia 1000 tahun lagi, katalah, ya, saya bukan ahli nujum, jangan silap faham, ya. 1000 tahun lagi usia bumi. Percayalah, Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW itu tidak akan habis dicedok, digali rahsianya, ditafsir, diulang tafsir, diulang syarah. Kalau hadis Nabi SAW tak akan habis. Sebab apa? Sebab dia bersifat suatu kajian yang berterusan untuk sepanjang kelangsungan hidup ummah ini. Seperti contoh, saudara, yang salah satu daripada moto dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah bermula dengan ilmu, bermula dengan membaca, dengan iqra, ya, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, yang menjadikan. Ini bermaksud pembacaan yang berterusan. Saya suka melihat ataupun membaca, ya, kajian-kajian para doktor, ahli-ahli sains terhadap tubuh badan manusia. Kenapa? Sebab saya melihat penemuan-penemuan terhadap tubuh badan, organ-organ manusia ini sendiri tidak habis dikaji. Bayangkan tuan-tuan, ya, perubatan moden ini bermula sejak bila? Dikatakan sejak Renaissance di Barat, ya, sudah berapa ratus tahun. Takkanlah satu manusia tak habis dikaji? Sebenarnya, itulah dia jawapannya, memang tidak habis dikaji. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut berkenaan dengan awal kejadian manusia itu sendiri yang sudah mengandungi 1001 macam rahsia yang tak habis dicedok, digali dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, ya, dari generasi ke generasi. Ini cabarannya, cabaran pemikiran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun telah menyebut berkenaan dengan kaitan rapat antara manusia dengan ilmu, khasnya umat Islam, ya. Kun aliman au takun mustami'an, muta'alliman, au takun mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik, ya, rawahul Hakim. Hadis itu menyebut, jadilah kamu aliman, penyampai ilmu. Jika tidak, jadilah seorang muta'alliman, penuntut ilmu. Jika tidak, jadilah seorang pendengar ilmu, mustami'. Dan jika tidak, jadilah seorang yang mencintai ilmu, mengasihi ilmu, ataupun sensitif dengan ilmu. Saya apabila menyampaikan kuliah, masjid-masjid minta saya untuk menyampaikan kuliah secara berkitab. Okey, alhamdulillah. Saya suka untuk kita menelaah kitab-kitab ini supaya kuliah-kuliah kita tidak tersasar.
kuliah-kuliah kita sentiasa mempunyai hala tuju dan maksudnya. Dan kita juga mempunyai rujukan yang baik. Bukan berceramah umum semata-mata. Tetapi, berapa ramai yang membawa kitab? Sedangkan pada peringkat awal kuliah itu dianjurkan, semua beli kitab. Ya, semua beli kitab. Beli kitab satu hal. Tapi membawa kitab ke kuliah itu satu hal yang lain. Dan kadang-kadang mereka datang hanya berlenggang saja. 1-2 orang saja yang membawa kitab. Tidak mengapa. Sebab mereka masih ada ruang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan halak ataupun hancur selagi mereka menjadi ahli majlis ilmu, iaitu sebagai pendengar. Tidak mengapa. Dan biasanya majoriti yang menjadi pendengar ini adalah kaum lelaki, minta maaf, muslimin. Muslimat, ya, alhamdulillah. Kalau kitab itu dibeli pada hari pertama, maka insya-Allah dengan rezeki umur yang panjang, maka kitab itu akan dibawa oleh mereka sampailah ke habis kuliah ataupun habis umur, ya. Tuan-tuan, ini satu sikap yang saya kira satu daripada keadaan yang perlu ada dalam diri kita, sentiasa menghadiri majlis ilmu, ya. Dan yang keempat ialah muhibban. Muhibban. Siapakah muhibban? Mencintai ilmu. Maknanya orang yang sensitif dengan ilmu. Minta maaf, saudara-saudari. Sekiranya saya katakan bahawa ada kalanya penceramah ataupun guru ataupun penyampai ilmu itu sendiri tidak mencintai ilmu. Tak sensitif dengan ilmu. Apa yang mereka ada ialah apa yang ada dalam kitab itu sahaja. Tidak langsung melakukan cross-reference sebagainya. Ya? Jika ini berlaku, maka tuan-tuan, ilmu tidak akan berkembang. Saya terbaca satu bidalan di dalam WhatsApp beberapa hari yang lalu, yang mana menyebut bahawa kalaulah kita ada RM1 dan kawan kita ada RM1, kita tukar RM1 ini, berapa ringgit yang ada pada anda berdua? Tetap RM1. Tapi sekiranya anda ada satu ilmu dan sahabat ini ada satu ilmu, maka bertukar-tukar ilmu. Setiap orang dapat berapa ilmu? Dia akan dapat 2 ilmu. Inilah istimewanya ilmu. Dan ini maksud sensitif, muhibban lil ilmi. Dan Nabi berpesan, wala takun khamisan fatahlik. Jangan jadi golongan kelima, maka engkau akan hancur. Maksudnya, tak terlibat dengan alim, penyampai ilmu, tak terlibat sebagai muta'allim, penuntut ilmu, tidak terlibat sebagai mustami', pendengar ilmu, dan langsung tidak ada sensitiviti terhadap ilmu. Dan cabaran dakwah Nabi Muhammad SAW yang dapat kita lihat, saudara, ialah berhadapan dengan golongan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-24 surah Hud, ya. Masalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri was sami'. Hal yastawiyani mathala afala tadhakkarun. Bandingan dua golongan yang kufur dan yang beriman itu samalah seperti orang yang buta dan pekak. Ini maksudnya bukan buta dan pekak fizikal, tapi sebaliknya buta dan pekak hati mereka, dengan orang yang celik dan mendengar, ya, celik serta mendengar. Sama ke tidak, tuan-tuan? Dua-dua golongan ini, kedua-dua golongan itu tidaklah sama keadaannya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, setelah kamu mengetahui yang demikian, maka tidakkah kamu mahu mengambil peringatan dan insaf, ya? Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nazirum mubin. Dan demi sesungguhnya kami telah utuskan Nabi Nuh, lalu dia memberitahu kaumnya dengan berkata, sesungguhnya aku ini seorang rasul memberi amaran yang nyata kepada kamu. Alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum azab yaumin alim. Iaitu janganlah kamu menyembah melainkan Allah. Sesungguhnya aku bimbang jika kamu menyembah yang lainnya, kamu akan ditimpa azab yang tidak terperi sakitnya pada hari pembalasan. Ayat ini daripada 24 sampai 26 surah Hud ini menceritakan tentang tugas Nabi Nuh alaihi salam,
iaitu menyampaikan dakwah kepada kaumnya dan menyatakan concern ataupun kebimbangannya terhadap nasib kaumnya. Ya. Dan mereka walau bagaimanapun tetap ingkar walaupun disebut tentang azab-azab pada hari akhirat nanti, azab yang pedih. Baik, apakah punca kaum mereka ini menolak dakwah Nabi Nuh AS? Dan perkara yang sama diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu golongan yang disebut sebagai faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mithlana wama naraka tab'aka illa alladhina hum araziluna badiyar ra'i wama nara lakum alaina min fadlin bal nazunnukum kadhibin. Maka berkatalah golongan yang disebut sebagai al-mala', iaitu kepala-kepala kaum, pemuka-pemuka kaum, mereka yang dianggap sebagai intelek, dianggap sebagai educated dalam sesuatu kaum itu. Ya, ketua-ketua kaum kafir daripada kaumnya berkata, kami tidak memandangmu wahai Nuh melainkan sebagai seorang manusia seperti kami, dan kami tidak nampak golongan yang mengikutmu melainkan orang-orang kami yang miskin hina, lagi berfikiran singkat, dan kami juga tidak memandang kamu semua mempunyai sebarang kelebihan yang mengatasi kami, bahkan kami menganggap kamu orang-orang pendusta. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebut berkenaan dengan badiyar ra'i. Ya, badiyar ra'i, perkataan badi bermula daripada asal perkataan bada, yang bermaksud bermula ataupun asas. Dan bolehlah saya terjemahkan perkataan badiyar ra'i di sini ialah pemikiran yang sempit, yang singkat, yang tohor. Pemikiran yang tohor, kalimah bahasa logat Kelantan menyebut tohor, ataupun maksud apa tohor ya? Cetek. Pemikiran yang cetek, yang langsung tak ada asas yang kukuh, yang kuat untuk mereka menolak dakwah Nabi Nuh AS. Dan golongan al-malak inilah golongan yang telah menyebarkan dakwah palsu dengan sekali lintas, sekali ucap kalimah mereka sahaja. Kata orang IT, ikut terlintas, ya. Bukan IT, information technology, ya. Ikut terlintas. Dan akibatnya kaumnya akan menjadikan kalimah-kalimah mereka ini sebagai rujukan. Dan inilah cabaran terbesar yang Nabi SAW hadapi ketika mana Nabi menyampaikan dakwah di Makkah. Salah seorang daripada pembesar Quraisy yang kaya raya, An-Nadhr bin Haris, telah sanggup pergi ke Hirah. Hirah adalah kawasan, kalau boleh saya sebutkan, berhampiran dengan wilayah United Arab Emirates, iaitu sampailah ke Oman. Itulah asas kerajaan Hirah, kerajaan Arab lama yang begitu hebat, ya, termasuklah juga Bahrain, Qatar dan sebagainya. Itulah wilayah yang dulunya dikenali sebagai Hirah dan kini telah menjadi negara-negara berdaulat berasingan. Ya. Mereka sanggup pergi ke Hirah. Kenapa? Sebab di Hirah itu sudah dikenali sebagai suatu bandar ataupun kota yang maju, tempat perkembangan ilmu, lalu membelanjakan hasil titik peluh mereka sendiri untuk mendapat kononnya ilmu bagi menentang, melawan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah di kesempatan akan datang saya akan ceritakan secara khusus apakah perbuatan Nadhr bin Haris ini demi untuk melenyapkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Dan sebenarnya tidak sedikit ayat Al-Quran yang diturunkan untuk mengancam dan juga menghina perbuatan Nadhr bin Haris ini yang asalnya bertujuan menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menjawab penghinaan itu kepada Nadhr bin Haris yang telah berbelanja banyak harta bendanya semata-mata untuk menidakkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kisah-kisah Nabi Nuh AS berhadapan dengan kaumnya yang badiyar ra'i ini, yang bermula daripada al-malak. Kalimah al-malak sendiri pun disebut hampir 30 kali di dalam Al-Quranul Karim.
yang merujuk kepada kaum pembesar, pemuka yang begitu gopoh mengulas dan juga menidakkan dakwah Nabi Muhammad SAW dan juga nabi-nabi sebelumnya. Apakah ia hanya satu catatan sejarah dan sejarah itu tidak berulang? Saya pasti kepada mereka yang mempelajari ilmu sejarah dan juga disiplin sejarah akan berpendapat bahawa sejarah itu bakal berulang dan berulang. Dan dia tidak akan lenyap dengan watak yang sama, cuma orang-orangnya sahaja yang berbeza-beza. Apa yang berlaku dalam sejarah itu kekal akan berulang kembali dalam kehidupan seharian kita. Sebab itulah Al-Quran ini gedung ilmu. Segala-gala ada di sini. Kupasan tentang sejarah, peringatan tentang hari akhirat, tentang ekonomi, tentang akidah, hukum hakam dan sebagainya. Semuanya berpusat di dalam Al-Quran dalam ayat yang berjumlah 6,236 ayat ini. Oleh itu, saudara, cabaran dakwah Nabi Muhammad SAW yang memang sesuai dihadapi oleh baginda ialah cabaran yang paling besar, cabaran fikrah, pemikiran. Dan sebab itu kita pada hari ini, dalam perkembangan media sosial yang begitu hebat ini, kita dapat lihat lambakan pemikiran-pemikiran yang kadang-kala tidak pun berguna. Tetapi itulah hakikatnya. Apabila manusia semakin berkembang, semakin banyak maklumat yang mereka perlukan, dan kadang-kala maklumat-maklumat ini menjauhkan mereka pula daripada kebenaran dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu penting kita kembali kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meneliti bagaimana baginda melalui cabaran-cabaran ini dengan jayanya, dan kajian tentangnya sudah pasti tidak akan tamat dengan mudah ataupun menemui penghujungnya, kerana ilmu itu adalah seluas lautan. Bahkan kalau kita masih ingat apa yang disebut dalam penghujung suratul Kahfi sebagai contohnya, ya, penghujung suratul Kahfi ini saya pernah jadikan salah satu daripada kapsul ayat Al-Quran di dalam siaran radio IKIM yang dahulu, dan ramai yang terkejut apabila mendengarnya buat kali pertama, kerana saya sampaikan dalam bahasa Melayu. Sebenarnya dia adalah ayat 109 dan 110 suratul Kahfi. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakanlah wahai Muhammad, kalaulah semua jenis lautan menjadi tinta untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku, sudah tentu akan habis kering lautan itu sebelum habis kalimah-kalimah Tuhanku ditulis, walaupun kami tambahi lagi dengan lautan yang sebanding dengannya sebagai bantuan. Maknanya, ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, kalimah-kalimah Allah Subhanahu Wa Taala daripada ayatul Quranul Karim dan juga daripada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, sekiranya seluruh 7 lautan di muka bumi ini dijadikan tinta, dijadikan da'wat untuk menulisnya, habis semuanya, diganti lagi, tetap ilmu itu tidak akan habis. Dan Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu sahanyalah Tuhan yang satu. Oleh itu, sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah dia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadahnya kepada Tuhannya. Sadaqallahul Azim. Demikianlah saya kira tazkirah untuk hari Jumaat pada hari ini, dan sama-samalah kita mengajak ahli keluarga kita untuk mendirikan solat fardu zuhur sebentar lagi secara berjemaah, dan peluang ini adalah untuk family bonding yang begitu hebat, insya-Allah kita laksanakan. Dan saya sudahi dengan lafaz yang mulia, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wabillahi taufiq wa hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.